Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya Ustaz Dr. Muhammad Hafiz bin Saleh di dalam Kapsul Ramadan tahun 2022. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita sedang berada pada penghujung bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini adalah saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada penghujung Ramadan ini ada satu malam yang sangat-sangat istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya di dalam Al-Quran sebagai Lailatul Qadr, iaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada kita mengingatkan kepada kita, anjurkan kepada kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadr dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salatnya bermula daripada waktu maghrib, masya-Allah, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun akan ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ini bererti, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang berbaki ini di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, kita ambil peluang untuk sama-sama perbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama bahawa Allah Subhanahu wa taala memuliakan beberapa bulan di dalam setahun. Ada perbezaan di antara satu bulan dengan bulan yang lain. Seperti bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala muliakan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Dan di dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, keistimewaan pada hari-hari yang tertentu dan pada malam-malam yang tertentu. Dan sekarang kita sedang berada dalam pencarian Lailatul Qadr, malam yang paling istimewa sepanjang tahun. Dalam setahun, malam yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Lailatul Qadr. Maka marilah sama-sama kita mengambil peluang sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahawa malam-malam Lailatul Qadr itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku pada 10 malam yang terakhir yang kita sedang berada padanya. Kita dah dekat dengannya. Maka ambillah peluang sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha, carilah ia. Carilah ia bukan dengan kita mencari-cari tanda-tandanya, tetapi kita carilah Lailatul Qadr itu dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadr itu 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Maka para ulama menganjurkan kepada kita bermula daripada maghrib, terutamanya malam-malam yang ganjil, malam yang ke-21, malam yang ke-23, malam yang ke-25, malam yang ke-27 hingga malam yang ke-29.
Bahkan ada juga para ulama menyebutkan, kalaulah ada malam yang terpaksa kita lakukan sesuatu, ya, ada urusan yang penting, maka janganlah kita sibukkan diri kita dengan urusan tersebut pada malam-malam yang ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29, book, siap-siap. Ya, penuhkan. Tak ada apa-apa lagi program yang boleh menyelit di tengah-tengahnya. Tetapi yang kita lakukan adalah bermula dengan berbuka puasa. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Bersiap datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk dirikan salat fardu Isyak secara berjemaah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan salat fardu Isyak secara berjemaah, maka Allah tuliskan baginya pahala berqiyamul lail separuh malam. Dan bayangkan kita lakukan ia pada Lailatul Qadr, maka amalan kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. Selepas kita dah dirikan salat fardu maghrib dan Isyak secara berjemaah, maka jangan lepaskan peluang. Set, book tarikh kita, penuhkan jadual kita. Kita minta maaf daripada orang-orang yang minta kita berurusan dengan mereka. Kita bagi tahu pada malam-malam ganjil 10 yang terakhir kita sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah masa-masa yang sangat mahal untuk kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dah selesai dirikan salat fardu Isyak secara berjemaah, dirikan salat sunat ba'diyah Isyak. Kerana salat sunat ba'diyah Isyak di antara salat sunat rawatib yang dituntut untuk kita lakukannya. Kemudian teruskan bersemangat dengan melakukan salat sunat tarawih. Baik, bila kita bicarakan salat sunat tarawih, maka kita lakukanlah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, bila mana kita dirikan salat sunat tarawih bersama-sama dengan imam, tolong jangan beredar sehinggalah imam selesai mendirikan salat sunat tarawih dan salat sunat witir. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama ma'al imamu hatta yansarif." Barang siapa yang berdiri bersama-sama dengan imam, bersalat tarawih bersama imam, bersalat witir bersama dengan imam, sehinggalah imam beredar, sehinggalah imam bersurai, kutiba lahu qiyamul lailah, dituliskan baginya beribadah, berqiyamul lail sepanjang malam tersebut. Maka jangan lupa sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hidupkan malam-malam yang 10 terakhir Ramadan penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, menariknya para ulama ada di antara mereka yang mengatakan, tolong jangan berpuas hati, jangan rasa cukup dengan 2 jam atau 1 jam kita bersama-sama dengan imam. Tolong jangan rasa sudah cukup. Itu amalan yang kita lakukan secara berjemaah. Adapun dah selesai malamnya, kita teruskan dengan tilawatul Quran, ya. Kalaupun bukan secara tadarus, kita lakukan secara sendirian. Hidupkan malam Lailatul Qadr. Hidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ada seorang alim dia berkata, kalaulah kita bahagikan malam itu ada 10 jam, ya, ada 10 jam untuk kita beribadah, dan malam itu adalah Lailatul Qadr. Jadi kalau kita bahagikan malam itu kepada 10 jam di antara maghrib dengan salat fardu subuh, waktu fajar, kalaulah kita andaikan ada 10 jam untuk mudah kita kirakan, sebenarnya nilai 1 jam ibadah pada malam itu lebih baik daripada 100 bulan beribadah, ya. Kalau kita ada 10 jam, maksudnya kalau malam itu Lailatul Qadr, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Tapi kalau kita bahagikan 10 jam itu kepada 1 jam, 1 jam, 1 jam, ibaratnya 1 jam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itu saja, pada Lailatul Qadar itu, lebih baik daripada 100 bulan beribadah. Bayangkan kalau kita habiskan 2 jam ibadah, lebih baik daripada 200 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau kita beribadah pada malamnya, kemudian pukul 2 pagi, pukul 3 pagi kita bangkit untuk qiyamul lail secara berjemaah di masjid dengan solat sunat taubatnya, solat sunat tahajudnya, solat sunat tasbihnya. 2 jam lagi beribadah kepada Allah, diiringi dengan alunan zikir, diiringi dengan istighfar, diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita beribadah 5 jam pada malam tersebut, ia lebih baik daripada 500 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, kita berharap kepada Allah, apa jua ibadah yang kita lakukan yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, ibadah itu dikira lebih baik daripada 1000 bulan insya-Allah. Maka sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua sekali untuk biasakan hidupkan Lailatul Qadar, malam-malam akhir di dalam bulan Ramadan, kerana kita sendiri mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beriktikaf sepanjang 10 hari yang terakhir di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita fikirkan tentang perkara ini. Inilah saham akhirat kita. Inilah yang kita akan bawa, yang kita akan pamerkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita cuba elakkan kesibukan, kelalaian, keberadaan kita pada 10 malam yang terakhir, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua dapat meraih kelebihan Lailatul Qadar pada tahun ini bersama-sama insya-Allah. Marilah sama-sama kita berazam dan berniat untuk tingkatkan ibadah. Jangan kita lemah di hujung-hujung Ramadan, tetapi pertingkatkan lagi, gandakan lagi, banyakkan sedekah, banyakkan istighfar, banyakkan zikrullah, banyakkan bacaan Al-Quran, banyakkan salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita di antara jutaan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih Lailatul Qadar pada tahun ini insya-Allah. Maka yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada semua. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan katsira. Insya-Allah kita jumpa lagi. Wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.